Okey, seterusnya. Ini adalah berkaitan dengan modul belian terus. Ini yang kita telah kuasakan sebenarnya. Demo pelaksanaan telah diadakan pada bulan September macam saya maklum sebelum tadi. Manual operasi sebenarnya kita dah ada upload kalau tuan-tuan pernah tengok dekat SPKP PKU04 GP01 MO001. So ini adalah manual operasi berkaitan dengan belian terus saja. So belian terus ni apa maksudnya? Perolehan di bawah 0 hingga 20,000. Okey, ada cakap saya ada tanya saya bawah 500 nak kena ni ke juga di sudut perolehan 0 ke 20,000. So semua kena pelawar dalam sistem ni. Kecuali kosong lah. Maknanya nilai tu 0 ke 20,000 pelawar lah dalam sistem ni. Itu adalah sebab apa kita minta pelawar dekat ni open menggunakan sistem ni dan lalu proses pesanan rasmi semua ni sebab kita ada dasar-dasar kita tuan-tuan dalam perolehan kerajaan ni. Apa tujuan perolehan kerajaan ni tuan-tuan perasan kadang-kadang kenapa nak lalu sistem juga kan? Sedangkan online lagi murah semua, tapi sebenarnya kita ada dasar-dasar yang kita jaga, especially dasar-dasar berkaitan dengan Bumi Putra, dasar-dasar barang tempatan semuanya, dasar-dasar pengeluar apa kita kena pelawar di syarikat di kalangan daerah kita je. So benda-benda tu yang kita kena jaga tuan-tuan. Sebenarnya itulah yang kita nak. Memang kalau kita compare dengan Shopee, dengan Lazada, harga lagi murah semua. Tapi macam Cik Mohsin ada mention semalam berkaitan dengan sebenarnya kita target untuk harga tu bila banyak pembekal berdaftar kat sini kita pun boleh dapat harga yang lagi best sebenarnya. Dan sebenarnya bila kita dapat pendekkan kos masa kita, sebenarnya kita akan dapat mengurangkan tempoh. Macam syarikat ni biasa kan dia orang kena advance dulu money, at the end baru dapat duit kan. So lamalah tempoh tu kadang-kadang bila syarikat nak dapat duit tu sehingga settle voucher payment semua kan. So bila kita nak cuba pendekkan juga proses tu dalam sistem ni juga. Sebab tu nanti tuan-tuan akan ni sekarang ni tuan-tuan pergi kepada modul perolehan saja, nanti tuan-tuan bayaran semua pun akan melalui sistem ni juga. So sekarang ni saya go through balik pada belian terus ni. Okey, modul bagi melaksanakan perolehan secara belian terus macam saya maklum tadi, had nilai perolehan adalah mengikut peraturan yang sedang berkuat kuasa macam saya maklum tadi, bawa 0 ke 20,000. Tempoh pelawaan, ini saya nak tekankan, tempoh pelawaan. Sebenarnya dalam perkeliling yang kita keluarkan, tempoh pelawaan yang kita tetapkan minimum adalah 1 jam. Tapi kalau tuan-tuan rasa kalau 1 jam ni tuan-tuan nak buka macam tak baloi, tak banyak syarikat masuk, terpulang. Kita tak kisah, 3 hari boleh. Tapi kita tetapkan 1 jam. Sebab apa 1 jam? Dalam bawah proses 20,000 bawah belian terus ni, dalam perkeliling kerajaan tak ada tetapkan kena buka dalam tempoh berapa lama, tak ada. Dia cakap pelawar dan ada kajian pasaran. Kajian pasaran tu biasa kita gunakan quotation lah, 3 quotation lah. So kalau dalam ni bukan 3 quotation, 100 quotation pun boleh dapat. So ni rujuklah menu operasi yang saya tunjuk tadi tu, ada dekat tadi dalam sistem SPD. Okey, ini saya nak tekankan sekarang ni, pelaksanaan sistem EP at UKM. Modul belian terus saya nak tekankan sekarang ni. Okey, ni saya pecah, kalau kita tengok satu, kita tengok dulu jadual ni, jadual catapan ni. Pelaksanaan sebenarnya 24% sahaja sebenarnya di UKM. Selebihnya banyakkan di hospital. So sekarang ni saya dapati banyak PTJ yang masih tidak melaksanakan dalam sistem ni lagi. Contoh saya bagi ni, ada saya terima satu BPPR daripada PTJ untuk beli komputer. Beli komputer tuan-tuan dan perempuan, saya yakin kalau tuan-tuan pilih dalam syarikat ni, kebanyakan syarikat pembekal kita banyak dah berdaftar dalam sistem ni. So tuan-tuan mungkin boleh dapat harga lagi murah daripada tuan-tuan cari 3 quotation tu. So buat masa ni saya bagi amaran pertama. So untuk the next saya tak akan terima lah, saya akan tolak terus dan tuan-tuan kena pelawar lah. So akan melambatkan proses lah. So saya nak highlight yang kat sini, tuan-tuan tak payah nak, kalau benda yang simple, tuan-tuan terus dia boleh pelawar dalam ni, bawah 20,000. Nanti kita akan bagi contoh isu-isu berkaitan dengan belian terus ni yang mana perlu pelawar, mana tak boleh pelawar dalam sistem ni. Okey, itu yang bawah 20,000, yang bawah 20,000. Kalau lalu bendahari yang bawah 3,000 yang kita tak tahu sekarang ni. Bawah 3,000 sekarang ni banyak PTJ ni. So sekarang ni untuk the next year kita cadang, kita akan pergi dengan bahagian dasar untuk memastikan penguasaan lah. Sebab saya tengok bawah 3,000 pun masih loose lagi saya tengok. Sebab kita dah decentralize kan. Kalau kita centralize, kita boleh reject lagi. So ini PTJ boleh keluarkan sendiri. Sebab apa kita nak wajibkan kat sini tuan-tuan? Sebab bila dah kita enforce modul belian terus ni, syarikat wajib berdaftar dengan kita tuan-tuan. So dia kena berdaftar dalam sistem ni. So daripada target kita yang tadi, berapa banyak syarikat yang belum berdaftar lagi tu, dalam 4,000 tu, dalam 2,000 lebih yang belum berdaftar lagi tu, kita target dia berdaftar untuk tahun depan. So semua syarikat tu kita target settle berdaftaran kita dan kita tak ambil kira pembekal baru lagi tu. Tu baru pembekal sedia ada. Cuma dalam data kita ada jugalah pembekal yang baru berdaftar. Cuma kita nak kalau boleh 4,000 yang dalam sistem pembekal tu dah berdaftar kita. Sebab untuk tuan-tuan banyak lagi pilihan untuk tuan-tuan
mendapat harga lebih murah. Sebenarnya apa yang at the end yang kita nak adalah harga yang termurah. Harga yang termurah dan spesifikasi yang memenuhi kita punya kriteria apa yang kita nak belilah. Kadang-kadang ada harga murah juga tapi barang tu daripada China, compare dengan barang daripada Jerman semua kan, memang tak boleh. Itu sebenarnya bagi kita nak memenuhi spesifikasi tuan-tuan juga. Tapi dengan harga yang murah lah. So nampak tak sekarang ni, 24% compare dengan HTM, 76% telah melaksanakan pelaksanaan dalam sistem EP ni. Bagi ni, ini saya semak data sehingga 8 November 2020 yang mana saya capai modul pesanan rasmi dan sistem UFAS kita. Ini saja yang saya dapat. Maknanya masih kurang lagi pelaksanaan di UKM ni. So tuan-tuan, saya memang akan highlight untuk yang kali ni, lepas ni, malam pun kita ada bincang juga, kita akan enforce, kita akan ketatkan, maknanya lepas ni untuk belian terus memang kena lalu sistem ni. So tuan-tuan boleh maklumkan kepada PTJ masing-masing, jika ada sebarang masalah nak pelawa ni lagi macam dah try sekali tapi susah, ada masalah tu terus cari biasa. So kena maklum pada kami. So saya juga minta pada wakil-wakil syarikat, kalau kata ada masalah, dia orang akan turun ke PTJ untuk tengok. Sebab kalau bahagian perolehan nak pergi ke sana memang kami tak cukup anggota lah, ke tangan lah nak ke sana. Tapi syarikat ni dia akan pergi ke sana untuk ajar tuan daripada A to Z. Kalau ada syarikat yang macam kata, ada wakil-wakil syarikat yang klasikan ni kata macam tak boleh, nanti tuan-tuan boleh maklum pada bahagian perolehan. Sebab kita memang nak enforce pelaksanaan sistem ni. Okey, ini adalah carta alih sistem EP UKM lah. Sistem untuk modul bulan terus je. Okey, so untuk pembekal inilah dia. Kalau pembekal baru, dia pemilihan kod bidang, so dia boleh terus ni lengkaplah maklumat dia, pendaftaran dia. Untuk pusat tanggungjawab, pelawaan dia melibat daripada permintaan. Permintaan ni kita nak lock bajet tuan-tuan, kita nak semak bajet kita ada ke tak ada. So bila penyedia, di peringkat penyedia sediakan permintaan, pelulus kena semak dan betul lah bajet tu digunakan untuk tujuan yang sama dengan penyedia sediakan. So bila dah settle semua tu, dia kena isikan, dia kena cipta perolehan, maklumat perolehan, masukkan pegawai ni adalah ni. Okey, maklumat pegawai, pemilihan kod bidang. Okey, ini saya nak tekan, pemilihan kod bidang atau MOF atau pembekal. So kita sebenarnya dalam sistem ni, kita boleh untuk belian terus, kita tak wajib berdaftar dengan MOF. Tapi kita masukkan juga kod bidang sebab kita nak dapat market yang besar. Lepas tu, kalau tuan-tuan kata ada bila dah masuk ke bidang tu, ada syarikat tuan-tuan yang tuan-tuan rasa macam memang sebelum ni pengalaman dengan dia macam okey lah prestasi dia semua, boleh pelawa secara manual. Pergi ke next step, invite syarikat, invite pembekal secara manual. Tapi dengan syarat syarikat tu berdaftar dengan kita lah. Cuma dia tak ada kod bidang tadi je. Okey. Ada juga syarikat, ada juga PTJ tanya saya, sepanjang tempoh pelawaan boleh tak kita nak invite syarikat? So boleh. Kita boleh invite syarikat sepanjang tempoh pelawaan selagi pelawaan iklan tu tak tamat. Kalau iklan tu dah tamat, kita tak boleh nak invite lah, tak boleh apa. Dan boleh tak kita, ada PTJ tanya saya, boleh tak juga kalau kita nak re-iklan balik? Boleh, kita boleh re-iklan balik. Kalau macam yang masuk tu tak ramai, kita boleh iklan semula. Ada nanti, button tu memang ada kat bawah tu. Untuk dekat ringkasan tu nanti saya akan tunjuk, ada button untuk iklan semula. So, serahan dokumen, so iklan ni 3 hari lah. Tapi terpulang lah, sebenarnya minimum kita tetapkan sehari, 1 jam je, minimum lah. Okey, so bila tuan-tuan dah buat semua tu dalam EP, proses dalam tu dalam EP, tuan-tuan dah isi dalam EP, maknanya nanti tuan-tuan dan perempuan akan buat pemilihan syarikat, dan bila ada pemilihan syarikat tu, tuan-tuan dah tak perlu buat BBPR. BBPR kita dah potong sikit proses tu, so hanya hantar maklumat pemilihan syarikat kepada pusat ni UFAS lah, so UFAS akan proses PR. Saya rasa benda ni siapa yang dah pergi pada taklimat perolehan yang awal dulu dah maklum dah pasal ni. Cuma ni saya nak terang secara roughly lah apa yang keperluan dalam sistem ni. Sebenarnya tuan-tuan tengok macam banyak, tapi sebenarnya bila tuan-tuan buat ni nanti cepat je tuan-tuan. Itu saya ada mention BBPR, EP, IUKM, so pergi kepada UFAS terus. So dia akan ada status PR berstatus bila kita dah PTJ atau jabatan dah ada PR berstatus edit ataupun sah ataupun tindakan sah dan lulus tu semua dalam sistem lah, dalam sistem UFAS lah, masih di sistem UFAS. Ini saya dah pecahkan sistem EP dengan sistem UFAS kalau tuan-tuan tengok. So peranan Jabatan Bendahari atau PTJ. Kenapa saya tulis peranan Jabatan Bendahari atau PTJ? Bawah 3,000 masih di PTJ. Assalamualaikum, Cik Raya daripada PTSL. Ya Cik Raya. Kod bidang ni seperti mana yang dalam dia orang punya sijil kan? Ya betul. Okey. Tapi kalau Cik Ayah, kalau kata kod bidang bawah 20,000 ni tak wajib pun kod bidang. Cuma kita nampaklah syarikat mana yang berdaftar, contoh bawah
nak beli hadiah ke atau apa-apa hadiah kena kan nak beli apa-apalah peralatan ke apa, bila kita masukkan kod bidang tu kita tahu dah syarikat mana yang banyak berdaftar bawah tu. Tapi tak wajib lah bawah 20,000 ni. Sebab tu kita boleh proceed tu, kita boleh skip proses tu, kita boleh pelawar pembekal sebenarnya seterusnya. Untuk belian terus je. Ini isu berkaitan modul belian terus. Okey, ini adalah sebenarnya kita terima feedback ni masa pelaksanaan di PTJ lah. Lepas kita enforce itu kita terima daripada zon-zon kewangan punya feedback. Ini adalah feedback yang kita bawa lah daripada peringkat Jabatan Bendahari, kita bawa untuk keputusan. So ini kita bincang. So contract panel. Apa maksud kontrak panel? Yang kontrak sedia ada yang kita dah ada sekarang. Contoh toner kita ada Rewanas kan. Ujian makmal luar macam dekat PKU kita ada. Panel bengkel dekat Jabatan Pendaftar bawah unit kenderaan. Contoh macam tu lah. Yang dah ada kontrak sedia ada yang kita dah ada macam dengan toner especially Rewanas ni, kita dah tak perlu lalu sistem ni. Sebab apa? Kita dah ikat kontrak tu, kita bila lalu sistem ni ada charge. So untuk kontrak panel yang sedia ada tak perlu. Kecuali untuk the next kalau kita ada kontrak bila kita dah laksana modul tender ataupun modul sebuah harga, kontrak panel tu berlangsung dalam sistem ni, maknanya kita akan lalu sistem ni. Tapi untuk kontrak panel yang sedia ada, yang dah ada sebelum ni, sebelum penguatkuasaan sistem ni, kita tak perlu lalu dalam sistem ni. So itu boleh buat PR secara manual. Ini saya benarkanlah. Untuk jamuan, ini kita telah putuskan juga. Wan, ada soalan Cik Wan. Ya saya. Daripada mana tuan? Azrin. Oh, ya. Abah, Azrin. Berkaitan kontrak pusat. Kalau kontrak pusat kerajaan tu macam mana? Macam perabot, panel perabot yang kontrak pusat tu? Ya, bagus soalan Cik Azrin ni. Untuk kontrak panel perabot tu memang kena lalu. Okey, untuk kontrak panel perabot sebab itu memang dia orang dah aware pasal sistem EP ni. So maknanya di peringkat kerajaan pun memang dia ada charge semua. So kita kena pelawar secara dalam sistem EP. Itu telah diputuskan lah masuk syarat. Saya lupa nak masukkan. Sepatutnya kena masukkan tu. So maknanya kontrak panel perabot bawah kerajaan pusat yang telah dikeluarkan di PK 2.1 kerajaan pusat, maknanya kita kena pelawar dalam sistem ni. Ada contoh dia HL apa, ada perabot fair touch semua tu. Kita kena pilih zon tengah je lah. Kita boleh skip proses masuk ke bidang tu, kita masuk pelawar invite secara manual. Ada yang dah berdaftar HL, fair touch, adalah few company yang dah berdaftar. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kontrak panel ni saya rasa clear. Sebab saya tak nak, especially Rewanas ni, kita ada kontrak panel yang kita dah lantik dia. So kita nak maklumkan kita tak akan lalu sistem ni lagi. Cik Irwan. Ya saya. Saya Faris daripada Bendahari. Oh, Encik Faris. Saya rasa nak tanya. Encik Faris saya bangkit kat soalan ni kalau tuan-tuan perempuan nak tahu. Untuk saya rasa untuk PR kepada universiti awam yang lain. Yang itu macam mana? Okey, betul. Untuk PR kepada, macam saya maklumkan tadi, kalau konsep awal yang kita punya ciri-ciri tadi, konsep kita government to business. So kita tak ada government to government lagi, Cik Faris. So maknanya itu terpaksa manual lagi lah. Sebab dalam pembangunan sistem ni kita tak ambil kira lagi G to G. Dalam federal dia dah ambil kira pada awal lagi sebab dia tahu dia banyak nak bagi duit pada agensi-agensi semua ni. So dia ambil kira pada awal lagi. Kita belum lagi. So masih lagi manual lah Cik Faris. Sorry, saya Syifa daripada Sesmed. Kalau untuk MSN photo state tu macam mana? MSN photo. Okey, termasuklah tu. MSN photo state pun tak ada. Tak ada. Maknanya sama macam toner lah. Ya, yang PR yang kita buat ni MSN photo state yang kita pull bawah Jabatan Bendahari kan? Ya betul. Yang bawah putaran tak silap saya yang saya ada. Betul, putaran semasa. So itu memang tak ada. Itulah saya cakap lain-lain tadi. Saya pun tak sempat nak masuk banyak lagi tu. Okey, terima kasih. Iwan yang pasal kontrak panel yang dah sedia ada, itu kontrak panel tu. Itu kontrak lebih kurang pusat ke panel lah sebab kita centralize bawah Jabatan Bendahari tu. Apa-apa keluar yang berkaitan kontrak sedia ada boleh maklum pada kami. Tapi itulah saya nak maklumkan basis dia macam tu. Kalau yang dah sedia ada tak perlu lalu perolehan. Kecuali kalau kita dah start modul perolehan tender nanti, so kena lalu ni lah. Sebab apa kita di peringkat jawatankuasa tak nak macam tu, kita dah maklum pada syarikat dia akan dapat sekian bayaran, tapi bila kita lalu sistem ni nanti, kena tolak 0.8, 0.4. Mengamuk syarikat tu. Penuh perolehan tu, unit perolehan tu nak menjawab tu. Itulah basis yang saya nak cakap tuan-tuan semua. So jamuan bawah 500. Tuan-tuan lalu borang pink betul tak? So bila lalu borang pink samalah, tak perlu lalu EP lagi. Kecuali kalau dah lebih tu nak pelawar pada ni kategori yang lain dah ada lah dalam sistem ni. Cuma yang lalu borang pink tak perlulah lalu sini.